Seorang operator kilang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam atas pertuduhan memuat naik komen di laman Facebook yang menghina Nabi Muhammad pada Selasa lalu. Akaun Facebook Ayaya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun 10 bulan atas 10 pertuduhan memuat naik komen berbentuk penghinaan terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kenyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang secara jelas menyerang Islam, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda semua sudah melihat video yang telah dipaparkan sebentar tadi? Ya, itu adalah realiti yang telah berlaku semenjak 2 menjak ini. Jadi pada video kali ini kita akan membicarakan tentang isu penghinaan Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan semua, seperti yang kita sudah maklum bahawa Malaysia ini adalah negara yang mempunyai berbilang-bilang kaum, bangsa dan juga agama. Akan tetapi, adakah itu menjadi tiket kepada golongan bukan Islam untuk mencari idea, sengaja memprovokasi, membuat satu provok untuk menghina Islam, khususnya penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW mengutuk sekeras-kerasnya segala ancaman dan juga penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Baru-baru ini pula telah muncul satu isu yang menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Isu ini bermula apabila seorang guru sejarah di sekolah menengah Perancis melukis sebuah karikatur Nabi Muhammad SAW dan dipertontonkan kepada anak muridnya dengan alasan untuk mengajar tentang kebebasan hak memberi pendapat. Bagi golongan orang bukan Islam, isu ini bukanlah satu perkara yang besar. Namun di sisi Islam, ianya adalah sangat sensitif kerana sembarang lukisan atau gambaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah dilarang di dalam syariat Islam. Negara Malaysia sendiri juga mengecam perbuatan tersebut kerana ianya bersifat provokatif terhadap umat Islam dan juga mencermarkan nama baik umat Islam, pada masa yang sama menzahirkan sifat tidak menghormati hak-hak agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sering berlaku kebelakangan ini. Isu ini juga bukanlah sesuatu yang baru. Pada zaman baginda masih hidup, sudah pun berlaku. Saya akan memberi salah satu contoh penghinaan pada masa kini. Isu ini berlaku di Perancis apabila seorang guru bernama Samuel Paty telah dibunuh oleh muridnya yang beragama Islam kerana telah menghina Nabi Muhammad SAW dengan menayangkan beberapa lukisan penghinaan semasa sesi pembelajaran. Pelajar tersebut telah ditembak mati oleh polis selepas kejadian tersebut. Apa yang menyedihkan lagi apabila Presiden Perancis Emmanuel Macron menjulang tindakan guru tersebut, bahkan memberi anugerah penghormatan tertinggi Perancis. Beliau juga telah meletakkan kesalahan kepada komuniti Muslim kerana berfikiran radikal. Pelbagai tomahan yang dibuat telah meningkatkan lagi Islamofobia dalam kalangan rakyat Perancis. Antara punca penghinaan terhadap Nabi adalah dilihat pada jati diri sesebuah kerajaan atau individu itu sendiri. Sekiranya jati diri yang sejati dan tulen dengan keimanan yang sebenar, nescaya mereka memiliki kerohanian yang tinggi dan jiwa besar untuk mempertahankan kesucian ajaran dan kemuliaan Islam termasuk Nabi Muhammad SAW. Isu tuduhan umat Islam sebagai pengganas penghinaan hukum Allah, ajaran sesat dalam perkara akidah dan perkara usul, penyebaran pemikiran liberalisme dan sekularisme, dan yang terbaru gambar karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di media sosial adalah manifestasi yang berpunca daripada kelemahan sikap dan keprihatinan kerajaan sebagai pemelihara ad-din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutakhir ini kita dapat melihat bahawa siri tidak menghormati Nabi Muhammad SAW semakin berkembang melalui individu yang tidak bertanggungjawab, dan sudah pasti perbuatan ini tidak akan menyenangkan kita semua sebagai umat Islam yang mencintai baginda. Bahkan terdapat banyak dalil-dalil daripada dalil Al-Quran serta dalil hadis berkaitan pengharaman perbuatan yang tidak menghormati, menghina dan mencerca baginda. Jadi apakah kesan jika seseorang itu tidak menghormati Nabi Muhammad? Antara kesan terhadap individu ialah dia tidak akan mendapat hidayah dan bimbingan Rasulullah, sama ada dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, timbul perasaan tidak yakin untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda. Jika terhadap masyarakat pula,
kesannya ialah akan terhakis nilai-nilai sensitiviti terhadap ajaran Islam dan akan terhakis juga sifat kesopanan dan kesusilaan apabila bertemu antara satu sama yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kritikan cerita moden ke atas Nabi Muhammad SAW tidak lain tidak bukan bertujuan untuk menghina dan mempersoalkan kesopanan Islam. Oleh itu, perkara ini perlu dibendung supaya tidak menimbulkan kebencian sesama manusia dan memprovokasi manusia berlainan agama sehingga membawa kepada permusuhan. Antara langkah-langkah yang perlu diambil ialah kerajaan perlu mengambil tindakan undang-undang yang tegas kepada mana-mana individu yang cuba menghina Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masyarakat Islam khususnya perlulah menjadi contoh tauladan yang baik dan tidak putus menyampaikan dakwah tentang gambaran sebenar Islam serta kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak sejak kecil lagi tentang sirah dan kepribadian Nabi supaya rasa cinta dapat dipupuk dalam diri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW merupakan satu perkara yang besar dan tidak boleh dipandang secara remeh. Akibat daripada perkara tersebut, ianya sangat memberi kesan sehingga mampu mencetuskan pergaduhan antara umat Islam dengan pihak yang tidak bertanggungjawab menzahirkan perlakuan menghina Nabi secara terbuka. Maka perkara sedemikian perlulah diberi perhatian penuh supaya sebarang permusuhan dan kebencian dapat dielakkan. Di Malaysia juga, dengan meneliti dan juga menghayati rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, ia akan memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk mengelakkan serta menghalang daripada timbulnya isu-isu sebegini. Kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing. Contoh kepercayaan kepada Tuhan boleh bermaksud percaya kepada semua ketentuan yang ditetapkan Tuhan dalam agama Islam. Dan antara perkara yang diharamkan Tuhan adalah sebarang penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Sekiranya berlaku sebarang penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam perlulah bersatu padu dalam banteras perkara tersebut. Namun begitu, kaedah yang digunakan tidak semestinya berbentuk keganasan melampau yang akan menambah kesulitan kepada umat Islam dan mencemarkan agama Islam. Oleh itu, sebagai penganut agama ikhlas dan benar, marilah kita semua berganding bahu untuk membendung segala kontroversi dan diskriminasi dalam ajaran kita dan melakukan yang terbaik untuk mempromosi persefahaman dan keharmonian antara agama sebagai asas untuk memupuk dan memanfaatkan keamanan, kedamaian dan kestabilan negara.